Terima kasih, Tuan Yang Bertua. Tuan Yang Bertua, saya ingin mula dengan merujuk kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Kod 1000 dan berkaitan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negara bahawa kalau ada mana-mana pembayar cukai yang tidak atau cuba lari dari cukai, mereka akan dipenjarakan. Saya harap perkara ini bolehlah dijelaskan dengan baik, kerana seperti mana ini dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa hanya 8% daripada pekerja-pekerja yang membayar cukai kepada negara, dan ini adalah suatu landasan yang amat sempit dan kecil. Oleh itu, sekiranya yang 8% ini yang membayar cukai pun nak diambil tindakan penjara, saya rasa ia agak berat dan keras sikit. Oleh itu, saya harap bahawa perkara ini tidak digunakan sebagai satu senjata untuk memenjarakan mereka yang bayar cukai. Kalau saya rasa kita lihat dari aspek itu denda yang dikenakan, itu 10 kali ganda jumlah cukai yang cukup dilarikan atau dielakkan, saya rasa ia dah memadai dan mencukupi. So saya harap bahawa pihak kerajaan boleh menyatakan dengan jelas bahawa peruntukan sedemikian tidak akan digunakan. Dan bolehkah pihak kementerian menyatakan berapakah jumlah pendakwaan yang dibuat ataupun berapa ramai yang telah dipenjarakan kerana lari daripada cukai? Saya menyebut kenyataan sedemikian kerana saya nampak macam ada pilih kasih. Kerana kita boleh lihat bahawa ada pemimpin-pemimpin atau kroni-kroni tertentu di mana dari segi pengumpulan harta adalah begitu banyak sekali, tapi nampaknya mereka bukanlah dalam senarai pembayar cukai yang terbesar. So di sini saya ingin minta Tan Sri Yang Bertua, bolehkah pihak kerajaan memberikan senarai pembayar cukai yang terbesar, iaitu dalam 2 peringkat, senarai pembayar cukai berbentuk korporat dan juga berbentuk individu. Ini adalah kerana kalau kita lihat di Hong Kong, memang pembayar cukai yang terbesar akan diumumkan kepada orang ramai. Dan saya rasa ini penting, kerana mereka yang membayar cukai ikut undang-undang, mereka harus diraikan. Dan kerana mereka ikut undang-undang dan mereka menjalankan tanggungjawab memberikan sumbangan kepada negara. Dan kita nak tahu siapakah mereka, supaya saya rasa kita boleh pastikan pematuhan undang-undang yang sewajarnya. Kerana kita tak mahu lihat ada mereka tertentu, dia boleh dapat pinjaman yang besar-besar, berbilion-bilion, tetapi dari segi pembayar cukai tak nampak langsung. Macam sebagai satu contoh, mungkin kita nak tahu itu Syahbaz, dia punya ahli lembaga pengarah bayar berapa, sampai dia dapat 12-13 juta ringgit, dia bayar berapa, kita nak tahu. Bolehkah ini diumumkan? Kerana dia kenakan kadar air yang begitu tinggi, kadar air yang dikenakan begitu tinggi, dia punya bayaran dari segi bayar ahli lembaga pengarah lebih 10 juta. Apakah jumlah wang yang dibayar? Kerana kita lihat dalam pertandingan Presiden Amerika Syarikat, di mana isu pembayaran cukai oleh Romney merupakan satu perkara yang mendapat perhatian umum. Kerana dari segi kadar effective tax rate, adakah ia memadai? Kerana kita tak mahu lihat ada apa-apa tax devices atau apa-apa lubang yang mereka akan reka untuk mengelakkan daripada pembayaran cukai. So di sini saya harap, kalaulah pihak kerajaan persekutuan memang committed untuk menegakkan ketulusan dan accountability, siarkan satu persatu siapa pembayar cukai utama. Kerana yang kita bimbang, mungkin daripada mereka yang kita anggap akan bayar banyak cukai, mereka tak bayar cukai yang sewajarnya. Kita boleh lihat bahawa pengututan cukai tambah setiap tahun, Tan Sri Yang Bertua. Tapi kita nak tahu siapa mereka, dan mungkin untuk mengalahkan mereka daripada untuk membayar lebih cukai,
Itu yang saya cadangkan, kita meraihkan kesanggupan mereka untuk menyumbang kepada negara. Jelasan sikit. Boleh. Berhormat Bagan. Ya, terima kasih. Tan Sri Pengerusi. Sebenarnya yang Berhormat Bagan bangkitkan tadi memang telah didesak oleh banyak pihak, termasuk dalam kapasiti kumpulan yang pembayar cukai sendiri. Tapi saya nak tanya pandangan Yang Berhormat Bagan. Sebenarnya para penerima pendapatan begitu besar daripada pendapatan syarikat terutamanya, mereka ni tahu yang mereka tidak membayar cukai kerana kebanyakan mereka ini menerima dividen, dan dividen dikecualikan daripada pembayaran cukai kerana cukai sepatutnya dibayar tu telah diabsorb, telah dibayar oleh syarikat masing-masing. Ini menyebabkan kedudukan penerima pendapatan besar dalam negara kita ni dilihat atau terkeluar sebagai orang yang tak perlu bayar cukai. Ini sistem yang pada saya Bagan sebut tadi, sistem yang amat baik untuk kita nilaikan semula dan kita lihat. Kerana orang yang mendapat pendapatan besar ni akhirnya dia keluar sebagai pembayar cukai yang tak perlu bayar cukai pun. Kerana pendapatan mereka seolah-olah telah dibayar oleh syarikat bagi pihak dia. Dan ini pada saya amat tidak wajar sama sekali. Kita perlu ada satu penilaian semula, dan saya menyokong 100% apa pendapat yang dikemukakan oleh Bagan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa ini adalah sangat penting. Kerana memang kita tak mahu mereka yang mendapat pendapatan yang begitu tinggi, tapi dari segi effective tax rate-nya adalah lebih rendah daripada seorang pekerja biasa. Dan oleh itu saya harap perkara ini boleh dapat perhatian. Kerana ini adalah suatu isu kesaksamaan. Sekiranya kita punya kadar cukai ataupun kita punya sistem cukai, sistem percukaian tidak boleh memastikan yang mereka mendapat pendapatan yang lebih, bolehlah mengikut sistem progressive tax rate yang sekini diamalkan. So di sini kita harap bahawa ia bolehlah diberitahu dengan telus dan juga kepada orang ramai. Dan saya rasa sudah sampai masanya kita tahu siapakah atau syarikat, iaitu dua senarai, syarikat dan lepas itu individu. Supaya kita boleh tahu, bila kita lihat macam Malaysian Business, dia cakap pembayar ataupun penerima allowance ataupun bonus yang begitu besar, kita tahu siapa mereka. Macam seperti yang saya sebut tadi, Syabas. Tapi dari segi pembayaran cukai, adakah mereka juga top-top? Yang kita takut, yang kita bimbang mungkin penerimaan wang top-top, tapi pembayaran kepada kerajaan top-top tapi belakang kira. Itu yang kita tak mau lihat berlaku. Dan satu perkara lagi yang saya nak sebut tentang pembayaran cukai ialah bahawa dari segi itu rebate, saya nak cadangkan bolehkah ia diperluaskan supaya ia merangkumi mereka yang membuat derma untuk tujuan pendidikan, baik sekolah Cina, sekolah mubalik, sekolah agama rakyat, supaya kita boleh menggalakkan pembayaran sedemikian untuk tujuan-tujuan amal. So dari segi pendidikan, kita tidak seharusnya ada sebarang perbezaan. Asalkan itu adalah satu institusi yang didaftarkan secara sah dan sahih, saya rasa harus diberikan rebate. Saya bukan cakap potongan cukai, saya cakap rebate. Dan pada masa yang sama juga, seperti mana yang diberikan kepada tujuan amal, juga untuk tujuan agama. Kalau dia diberikan untuk gereja, dia diberikan untuk tujuan-tujuan bagi pihak orang bukan Islam. Kalau mereka memberikan derma kepada sebuah rumah ibadat ataupun tujuan agama yang telah pun didaftarkan secara sahih, bolehkah ia juga diberikan rebate? Saya rasa itu adalah sesuatu yang kita harus galakkan. Nah, saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian agar kita sudah sampai masanya bahawa kita memberikan galakan kepada penganut bukan Islam yang memberikan derma, itu dari segi rebate pun harus diberikan. Satu lagi perkara yang saya ingin sebut, Tan Sri Yang Ketua, ialah berkaitan dengan pengurusan kewangan. Dan di sini Tan Sri Yang Ketua, bahawa kita amat bimbang bahawa kalau kita lihat dari segi ini B10, memang
kita nak tanya macam mana keputusan yang dibuat oleh pihak perbendaharaan. Saya sebut ini kerana saya lihat dalam laporan audit negara 2011 di mana dinyatakan bahawa jumlah tunggakan utang adalah 5 bilion. Dan salah satu daripada usaha untuk mengurangkan utang tunggakan ini adalah menjadualkan semula ataupun hapus kira. Dan saya rasa itu memberikan satu mesej yang kurang baik. Kerana kalau sesebuah JLC boleh dapat pinjaman daripada kerajaan persekutuan, tak bayar, tak harus bertanggungjawab, sebaliknya boleh dihapus kira sama sekali. Saya rasa ini memberikan satu imej yang tak betul. Mengapa syarikat besar-besar boleh menikmati keistimewaan ini, tapi orang kecil-kecil, orang biasa tak dapat layanan sedemikian? Pewajar Terengganu Sdn Bhd, kalau kita lihat laporan Ketua Audit Negara Presiden Betul, dinyatakan bahawa pewajar Terengganu Sdn Bhd tunggakan utang tak dibayar selama 14 hingga 17 tahun. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Selepas Yang Berhormat respons kepada PJ Utara, golong. Pasal masa sudah. Terima kasih. Pendek saja. Adakah Yang Berhormat Bagan berfikiran bahawa Kementerian Kewangan juga perlu jawab kenapa wang hutang daripada kroni-kroni seperti Tan Sri Tajuddin Ramli sebanyak 589 juta yang telah pun diiktiraf oleh mahkamah juga dilupuskan oleh kerajaan, dan akibatnya kewangan kerajaan kita kian berkurang kerana akibat pelupusan pinjaman ini. Saya betul, memang saya bersetuju dengan Yang Berhormat Petaling Jaya Utara. Bukan sahaja kena jelaskan, tapi pun kita nak tahu adakah ia dikenakan cukai. Kerana ini adalah satu benefit, ini adalah satu faedah. Dan kalau faedah sedemikian boleh dikenakan cukai, adakah juga ia dikenakan cukai dan berapa dikenakan cukai? Saya hanya merujuk seperti yang nasihat tadi oleh Tan Sri Betul, bahawa kalau kita lihat dari segi tunggakan utang oleh JLC, bahawa setakat 2011, akhir tahun 2011, 3,328 ribu juta tak dibayar, merupakan tunggakan utang yang tak dapat dibayar. Yang paling teruk pewajar Terengganu Sdn Bhd, tak bayar 14 hingga 17 tahun. Sudah ada 3 Perdana Menteri tapi tak boleh dibayar. Tindakan tidak diambil. Tan Sri Betul. Sebaliknya dihapus kira 1,625.68 juta. Ini hanya satu syarikat yang ada 2,000 lebih juta. Kita tak tahu sama ada ia akan dihapus kira untuk masa-masa akan datang. Dan saya rasa ini adalah satu kerugian yang besar kepada negara. 1,625 juta. Tan Sri Betul. Ini bukan jumlah kecil. Mengapa kita nak tahu mengapa ia dihapus kira? Dan di sini ia dinyatakan bahawa it will be amortized dengan izin. That asset impairment will be amortized over 16 years. Daripada 2011 hingga 2027. Ini pun macam kerugian forex bank negara untuk tutup jumlah yang dirugi oleh pihak kerajaan negara, pihak bank negara. Mereka amortize untuk 10 tahun supaya jumlah kerugian boleh lihat lebih kecil, bukanlah satu jumlah besar. Dan pewajar Terengganu, kita tahu ia telah disenaraikan dalam BSKA, Bursa Malaysia. Kalau ini disenaraikan dan sekarang menikmati keuntungan besar, mengapa kerajaan persekutuan harus hapus kira utang sedemikian? Ini satu perkara penting. Satu syarikat seperti ini, di mana kroni-kroni tertentu, dia ada highway dia jual, dia boleh untung banyak lagi. Kroni-kroni tertentu boleh untung besar, yang tanggung kerugian rakyat Malaysia. So itu sebab yang selalu kita sebutkan, keuntungan diswastakan, kerugian dimasyarakat, profits privatized, losses socialized. Dan ini adalah sesuatu yang Pakatan Rakyat tidak setuju sama sekali. Kerana polisi sedemikian adalah tidak berkepentingan rakyat.
Dan dari segi Perwaja Terengganu Sdn Bhd, satu perkara yang kita nak tanya lagi, 14 hingga 17 tahun, apakah tindakan diambil kepada pihak bertanggungjawab? Kalau sedemikian, Tan Sri yang betul, lebih baik semua syarikat-syarikat GRC yang pinjam wang daripada kerajaan persekutuan jangan bayar. Itu message mereka, jangan bayar. Golong Kerana yang kalau hormat. tak bayar, Golong tak akan betul. diambil tindakan. Sebaliknya, boleh dia hapus kira, senang lenang dia boleh gunakan wang begitu saja. Terima kasih. Dan itulah saya harap satu penjelasan boleh diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Betul. Terima kasih.